Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurzatul Akmal binti Ghazali dan juga bersama ahli kumpulan saya yang lain, Adila Shakira binti Zuhairi dan juga Nur Fazil Yasmin binti Muhammad Faizal. Kami akan membintangkan tokoh sains dan teknologi Islam iaitu Al-Khawarizmi. Saya akan menceritakan sedikit mengenai biodata Al-Khawarizmi. Nama sebenar Al-Khawarizmi adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau telah dilahirkan di Bukhara. Selain itu, Al-Khawarizmi juga dikenali sebagai Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Al-Khawarizmi telah dikenali di barat sebagai Al-Khawarizmi, Al-Chuwarizmi, Al-Hawarizmi, Al-Kharizmi, Al-Gurizmi, Al-Qurizmi dan beberapa ejaan yang lain. Pada tahun 780 hingga 850 Masehi merupakan zaman kegemilangan Al-Khawarizmi. Beliau daripada keturunan Parsi. Ada yang mengatakan bahawa Al-Khawarizmi ini hidup pada sekitar awal pertengahan abad ke-9 Masehi. Sumber lain juga telah menegaskan beliau hidup di Khawarizm, Uzbekistan pada tahun 194 Hijrah bersamaan 780 Masehi dan telah meninggal pada 266 Masehi 266 Hijrah bersamaan 850 Masehi di Baghdad. Namun begitu, tarikh lahir dan juga tarikh kematian beliau tidak begitu tepat dan tidak diketahui. Al-Khawarizmi merupakan seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik, kejuruteraan, sejarah Islam dan juga kimia. Semasa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 hingga 833 Masehi di Baghdad, Al-Khawarizmi memberikan sumbangan yang cukup besar sehingga beliau dinobatkan sebagai ahli falak diraja. Beliau juga dikenali sebagai seorang ahli sains Islam yang terulung dalam bidang matematik, astronomi dan juga geografi. Antara karya yang disumbangkan oleh Al-Khawarizmi sepanjang hidupnya ialah Matafi al-Ulum, Al-Mutasar fil Hisab al-Jabbar wa al-Muqabalah, Al-Jab wal al-Muqabalah, seterusnya Al-Jami wa al-Tafsir fil Hisab al-Hin dan juga yang terakhir Hisab al-Jab wal al-Muqabalah. Okey, untuk sumbangan pertama daripada Al-Khawarizmi adalah dari segi bidang matematik. Okey, yang pertama, beliau telah memperkenalkan sistem nombor. Beliau memperkenalkan sistem nombor yang digunakan sehingga kini ialah 0, 1, 2, 3, 4 hingga 9, iaitu angka-angka tersebut menggunakan simbol-simbol tertentu yang mewakili nilai-nilai tertentu. Beliau merupakan individu pertama yang memperkenalkan angka sifar dan perpuluhan dalam matematik. Malah sifar diperkenalkan oleh beliau dipinjam oleh negara-negara di Eropah dan dia disebut dengan nama sifre dan zero. Pengenalan sistem angka yang sistematik oleh Al-Khawarizmi bukan saja membolehkan operasi pengiraan matematik diperluaskan meliputi operasi kuasa, log, kosinus dan sebagainya. Malah membolehkan ilmu sains dan teknologi berkembang dengan lebih pesat. Yang kedua ialah ilmu algebra. Al-Khawarizmi juga dikenali sebagai bapa Al-Jabar, iaitu algebra. Berikutan sumbangan beliau dalam urusan aritmetik iaitu Al-Jabar, satu bidang matematik yang dipanggil persamaan. Contoh, karya teragungnya Al-Jabar wa al-Muqabilah juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada kurun ke-12 dan menjadi rujukan di universiti di Eropah. Kesannya, melalui kaedah penggunaan simbol yang mewakili nombor, nilai ataupun boleh ubah, banyak masalah pengiraan dapat diselesaikan. Secara praktiknya, masalah-masalah pengiraan yang dihadapi oleh masyarakat Islam dapat diatasi. Ketiga ialah geometri dan trigonometri. Al-Khawarizmi juga memberi sumbangan dalam bidang geometri dan trigonometri. Hal ini kerana kedua-dua bidang tersebut merupakan pecahan kepada bidang matematik yang melibatkan pengiraan. Kedua-dua cabang ilmu matematik ini juga
disentuh dalam karya Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Contohnya, ilmu geometri berkaitan dengan ciri dan hubungan dan antara titik, garis, sudut, permukaan dan pepejal dalam ruang. Manakala trigonometri berkaitan dengan pengiraan segitiga, sukatan sisi dan sudutnya. Kesannya, ilmu yang diperkenalkan oleh beliau dapat membantu mengatasi masalah pengiraan yang lebih rumit. Dan yang keempat, iaitu yang terakhir, beliau mencipta ilmu-ilmu baharu. Contohnya, beliau merupakan seorang yang pakar dalam ilmu matematik. Oleh itu, beliau telah memperkenalkan yang digunakan sehingga kini adalah pemboleh ubah X, pemboleh ubah punca kuasa 2 dan pemalar. Contohnya, Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah juga mengandungi bab-bab yang meliputi pelbagai topik, iaitu pengiraan darab, campur, tolak dan bahagi, persamaan timbangan dan ukuran, keluasan bulatan dan segitiga serta isi padu bentuk piramid dan kon. Kesannya, umat Islam dikatakan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam ilmu matematik. Sumbangan seterusnya Al-Khwarizmi dalam bidang geografi. Al-Khwarizmi telah membetulkan pandangan Ptolemy mengenai geografi termasuk dalam melakar peta dunia. Justru itu, beliau dikenali sebagai saintis pertama yang telah melakar peta dunia pada tahun 830 Masihi. Beliau juga telah menghasilkan karya geografi yang dikenali sebagai Kitab Surat Al-Az, iaitu buku tentang rupa muka bumi termasuk ilmu geografi. Kitab ini diterjemahkan bersama petanya ke dalam bahasa lain. Kitab ini adalah rujukan dan juga versi pembetulan kerja Ptolemy tentang geografi. Kitab ini dihasilkan semasa menjalankan tugas untuk mengetahui kedudukan bumi dan keluasannya serta mengukur garis latitud dan longitud secara lebih tepat semasa bertugas di Balai Cerap di Baghdad. Melalui kitab tersebut, beliau telah mengemukakan beberapa koordinat tempat di Laut Mediterranean, Asia, Afrika berdasarkan buku yang ditulis oleh Ptolemy. Kitab ini juga lengkap dengan carta-carta astronomi yang melakar pergerakan bintang di langit. Kitab ini juga menerangkan serta membuktikan pandangan sarjana Yunani tentang jarak antara negara-negara. Dengan itu, sumbangan ini sangat memberi kesan sehingga sekarang kepada manusia yang memberikan kemudahan manusia untuk menurut ke alam. Bagi sumbangan Al-Khwarizmi dalam bidang astronomi, pembangunan ilmu kaji bintang dan ilmu falak oleh Al-Khwarizmi telah memberikan sumbangan yang besar terhadap kemajuan bidang sains astronomi. Hasil kerjaya beliau turut meliputi kerja-kerja yang berkaitan dengan jam, alat yang menunjukkan waktu dengan menggunakan bayangan matahari serta alat kaji bintang. Selain itu juga, Al-Khwarizmi telah menghasilkan karya astronomi dan diterjemahkan kepada pelbagai bahasa asing, antaranya kitab Al-Tarikh dan juga kitab Al-Numat. Dua kitab ini adalah berkenaan dengan alat yang menunjukkan waktu dengan menggunakan bayangan matahari. Selain itu juga, Khalifah Al-Ma'mun telah melantik Al-Khwarizmi sebagai penasihat astronomi dan ditugaskan di Balai Cerap yang didirikan oleh baginda di kota Baghdad. Kesimpulannya, Islam sememangnya telah memberikan banyak sumbangan dalam bidang kemajuan sains gunaan. Hal ini telah menjadikan tamadun Islam disegani oleh tamadun-tamadun yang lain. Selain itu, tokoh-tokoh Islam menjadi terkenal dan disegani sehingga pada hari ini. Hal ini dikatakan demikian kerana hasil dan penyelidikan mereka telah membuatkan tamadun Islam sebagai sumber ilmu oleh seluruh negara yang lain dan juga diumpamakan sebagai gedung ilmu oleh kerana hasil karya-karya dan juga tulisan mereka. Oleh itu, kita mestilah menjadikan tokoh-tokoh Islam sebagai contoh kita untuk berjaya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Menyayang.